UPS. Korang minggu ni ada UPS subjek mana-mana? Matematik rasanya. Kami pun. Kenapa rasanya? Betul, Maksudnya? ada. Okay, so untuk fizik sikit minggu ni adalah pre-UPS yang kedua. Kita akan buat pada hari apa tadi diorang cakap, kita akan buat pre-UPS set yang pertama. Biasalah pre-UPS kita ada 2 set kan. Set yang pertama pada hari Khamis, okay, pukul 5 petang, 5 hingga 5.45. Nanti dia akan beritahulah lagi dalam Telegram, mungkin dia belum hantar lagi. So madam bagi first hand info dekat korang terus. Hari Khamis pukul 5 hingga 5.45 dan set yang kedua pada hari Jumaat pukul 8 malam guys. Hari Jumaat tu 8 hingga 8.45. Pre ya, ni bukan UPS yang kedua. Ni adalah pre-UPS sahaja. Pre-UPS 2 kalau ikutkan chapter berapa ya? Kita dah settle sampai chapter yang keempat kan? So pre-UPS 2 chapter 5, 6, 7 tak silap madam. Chapter work energy power. Kita dah settle sampai yang keempat ya. Nanti korang tengoklah korang boleh tengoklah kot topik apa untuk pre-UPS yang kedua. Tak silap madam 5, 6 dan 7. Okay. So boleh tengok untuk yang itu. Info ni pun dah bercampur dengan galeri kita. Tak ingat, nanti korang scroll lah ni. Ni semua ni galeri. Okay, dia ada bagi satu table. Dia ada bagi satu table untuk UPS ni dah. Tak tahu, madam tak nak habiskan masa kat sini. Nanti madam jumpa, nanti madam bagi tahu UPS yang ke berapa, UPS berapa Tiga test rubric. Okay, ni kat sini. UPS 2 kalau ikutkan minggu depan lah kan, UPS 2. 5, 6 dan 7. Betul lah tiga chapter ni. Chapter work energy power, circular motion and gravitation. 4 hari bulan 10 madam rasa adalah minggu depan. Hari Isnin, minggu depan. Petang lah tu dia buat. So sebab tu kita buat by this week terus untuk pre-UPS yang kedua. Okay, boleh gunakan pre-UPS 2 tu sebagai exercise lah. Okay, so it is not counted. Cuma exercises lah. Kalau awak miss, nanti dah tak ada dah. Madam tak ada soft copy untuk exercise tersebut. So madam ada soft copy untuk yang set 1 je sebab madam handle that. So kalau korang termiss tu, maksudnya madam tak ada soft copy, madam kena reach pensyarah lain. So menyusahkan madam lah. Gitu Okay, so jangan termiss. Okay, madam nak go through dahulu soalan dari Theophilus. Okay. So kita ada sign graph untuk SHM. How this sign graph related to the unit circle graph. Okay, so that tak memorize and boleh faham dari situ. Okay, so madam akan cuba share kita punya, madam akan share dekat komputer, share screen. Okay, kita punya apa ni namanya, kita punya lecture notes yang lepas. So tujuan madam share ni adalah so dia ada animation dekat situ. So animation ni yang boleh menggambarkan lah, dan kita ada yang ini juga, yang ni kan. Okay, cukup besar tak madam buat ni? Madam tak buat apa namanya, tak buat presentation slide tu. Madam buat macam ni je, boleh nampak? Cukup besar kan? Okay, so ini soalan yang Theophilus tanya. Korang tak nampak mouse madam. Okay, so kita ada sebelah kiri tu kita ada objek yang bergerak in circle lah. And sebelah kanan ni adalah dia punya sinusoidal graph. Okay, so kita punya nampak tak x-axis yang bulatan kita ni sama align, sama level dengan x-axis kita punya sinusoidal graph. Okay, so cuba tengok waktu objek berada di 0. Di mana sinusoidal graph kita? Madam boleh freeze ini ni. Okay. Sekejap
Jadi dah start tu. Waktu objek berada di zero ni korang, dia bila ke atas sedikit. Waktu objek berada di zero, dekat sinusoidal graph dia berada di x-intercept. Kalau dekat sini dia berada di origin, maksudnya dia baru start lah. Dia baru je start kira, dia baru je start trace kita punya objek. Waktu objek berada di 90 degree, okay? Waktu objek berada di 90 degree, dekat sinusoidal graph kita, dia berada di paling maksimum sekali. Okay? So waktu objek berada di, kalau dia cakap ni 180 degree, dia dah terlebih sikit-sikit. Okay? So waktu dia berada di 180 degree ni, kedudukan ni perfect. So kita punya sinusoidal dia berada di x-intercept semula. Sebab dia dah turun ke bawah, ketinggian dia dah tak ada dah dekat x-intercept. Okay, bila dia start turun ke bawah, dia dah berada di negative y value, right? So sehinggalah ke, kalau kat sini, dia berada di 270 degree lah. So 270 degree, dia paling minimum ataupun the maximum peak dekat situ. Maksudnya, apa nak cakap? Dia punya throw kalau dalam wave tu. Maksudnya kedudukan puncak di negative axis. Okay. So next baru dia kembali ke tempat asal dia, which is x-intercept. Dia akan dekat sinusoidal graph dia akan buat x-intercept lah. So dah complete dah complete dah satu bulatan yang dia buat. So korang sinusoidal graph ni complete satu bulatan. Satu bulatan adalah 2 pi radian. Value dia 2 pi radian. So maksudnya sinusoidal kita ada satu mangkuk tertutup dan satu mangkuk terbuka dekat sinusoidal graph tu menunjukkan one complete oscillation. Okay, kalau x-axis kita adalah nilai theta ni, kalau madam tengok x-axis ni dia buat nilainya theta. Maksudnya theta kita tu dalam nilai 2 pi radian. 2 pi adalah 6.28 radian. Okay, so itu relationship antara circular motion dan simple dan sinusoidal graph kita. Ini dia buat circular motion. Sebenarnya sama je dengan simple harmonic motion ni. Okay, so dia menjadi blur sebab dia dah besar. Okay, kalau kita tengok animation ni, okay, this one is a spring oscillation, right? Vertical spring oscillation. Kita letak ada pen lah contohnya dekat kita punya bob ni. Okay, so yang rod yang berpusing ni menunjukkan time contohnya. Time kita sebab time ni akan sentiasa bergerak. Time tak pernah berhenti kan. Time akan sentiasa bergerak meninggalkan kita yang lalai gitu kan. Okay, so maksudnya time ni akan sentiasa bergerak. Dan kalau kita letak pen dekat objek yang tengah oscillate ni, dia akan membentuk sinusoidal graph. Okay, sinusoidal graph. Cuba tengok waktu spring tu maximum compression. Macam mana shape dia? Dia berada di paling atas sekali, which is kalau x-axis tu adalah nilai amplitude. Okay. So equilibrium position adalah kedudukan yang tengah-tengah sekali. Madam kata equilibrium position is kalau dia tak bergerak dekat mana dia berada, which is tengah-tengah lah sekali, the equilibrium point of the object kita. Okay, waktu spring kita dalam keadaan maximum elongation, dia paling elongate, paling apa? Dia elongate means apa? Extension yang paling maximum, dia extend. So dia dekat bahagian bawah amplitude tersebut. Macam tu lah. Sebab tu simple harmonic motion ni dia bergerak, dia adalah sinusoidal. Macam ni. Okay, boleh tak Theophilus faham? Ya, faham madam. Okay, good. So Madam akan nampak ke Madam punya screen? Okay. So Madam akan tengok balik semula. Kalau korang tengok lecture notes ini semula dekat bahagian yang graph ni. Oh, okay. So yang ini. Madam. Ya.
So means kami boleh derive yang formula Mhm. untuk simple harmonic Mhm. motion guna unit circle. Boleh. Okay. So cuba tengok yang ni Yang ni lebih ni lah. Okay, so cuma dia tak ada animation. Okay, waktu objek pertama sekali dia berada dekat P. So maksudnya dia start point P as the initial position. So tengok dia punya level tu kan, Madam kata the x-axis of kita punya circle ni dia berada di sama level dengan graf sinusoidal kita. So waktu objek dekat P ni dia tak ada ketinggian lah, dia ada belah sini lah. Okay, bila objek ni dia telah move ke point M, so kita punya ni akan ni ketinggian dia. Sebab dia akan sentiasa bergerak sahaja ke depan. So ketinggian dia dah bertambah. Waktu objek berada dekat N, so dia akan bertambah ke belah sini. Sampailah objek tu berada dekat kedudukan S, so dia akan bertambah sini. Sini nilainya 90 darjah. 90 darjah adalah pi over 2 radian. Sebab kita punya kita punya angular displacement ni dia dalam unit radian, right? So pi over 2. So next dia akan nampak ni dia turun sikit dah ketinggian dia ni. So dia akan turun lah sedikit. Akan turun dah. So dia bergantung kepada ketinggian tu. Sampailah dia berada dekat belah 180 degree ni. Sampai dia berada 180 degree dia akan so 180 degree adalah pi radian. Okay. So dia next dia akan pergi ke negative axis. Dia akan pergi ke negative axis sehinggalah ke maksimum di negatif. Kemudian dia baru naik semula ke atas. So naik semula ke atas sehinggalah itu. Macam itulah. So dia dah complete dah buat satu bulatan. So satu bulatan adalah 2 pi radian. Kalau ini x-axis kita ni dalam scale theta, so kita one complete oscillation ni akan dapat 2 pi radian lah. Kalau kita punya x-axis ni unitnya time. Okay, so one complete oscillation ni akan dapat nilai periods. Sebab period adalah time taken to complete one circle ataupun one oscillation. Okay, so dia depends on what is your x-axis. Okay, so kalau x-axis kita theta, one oscillation adalah nilai 2 pi radian. Kalau x-axis kita adalah period, one oscillation adalah, kalau x-axis kita adalah time, one oscillation adalah nilai period. Okay, so one oscillation means satu mangkuk tertutup dan satu mangkuk terbuka. Ada dua mangkuk menunjukkan one complete oscillation dalam sinusoidal graph kita. Okay, so sebab itu guys, Madam ada ajar tentang kita punya equation kita bergantung kepada positions objek kita tu berada di mana. So kalau dia start time, waktu objek berada di V sama dengan 0 ni maksudnya waktu objek berada di equilibrium position. Maksudnya ni adalah vertical, ni adalah horizontal spring oscillation. Kalau kita bayangkan yang tadi, kalau kita bayangkan animation vertical spring tadi, okay, so kita ada kedudukan x equal 0, means dia berada di equilibrium position, dan kedudukan x equal plus amplitude dan kedudukan x sama dengan negative amplitude. Kalau objek tu berada di equilibrium, letak pen untuk lukis. So maksudnya kalau kita start time waktu objek berada di equilibrium position, next dia pergi ke atas, so kita akan dapat sine shape. Graph kita akan dapat sine shape macam ni lah. Okay. So kita punya equation akan jadi x sama dengan a sin omega t je lah. Kat sebelah situ. Okay. So kalau kita start time, ni x, Madam tengah buat x against time. X ataupun y lah, sebab ni y axis kan, sebab kita punya spring oscillation ni dalam y axis lah, sebab dia vertical spring oscillation. Nak buat x pun boleh, so selalunya kita buat dia x sebagai displacement. Okay, walaupun dia y axis. Okay, so maksudnya macam tu. Kalau kita start time pula semasa objek berada di positive amplitude kan. Dia berada dekat positive amplitude, tekan time. So dia akan turun ke bawah, naik balik semula ke atas. Macam ni lah.
So apa shape dia korang? Sebab dia level dia dekat bahagian atas ni, positive amplitude. So Cos. shape dia akan jadi cos shape. Ini adalah cos shape. Cos shape ni bentuk dia tabung uji kalau madam hafal. Okay. So dia akan jadi cos shape macam ni. So sebab tu kita punya expression adalah A cos omega T. So madam tak prefer sangat lah bahagian phase angle ni. Okay, so by the way boleh juga kalau nak remain sign perlu ada phase angle. Kalau kita dah tak nak tengok, kalau kita tak nak tengok phase angle, kita tengok je lah dia start time waktu bila. Dia start time waktu equilibrium position ke, waktu dia berada di positive amplitude ke, ataupun dia start time waktu di negative amplitude. Kalau negative amplitude dia start time, macam mana shape kita punya sinusoidal graph ni? Dia akan jadi, ni apa ni? Shape apa ni? Tak keluar lagi. Okay, ni shape apa ni? Negative cos. Sebab dia reflect kan? Cos dia tabung uji tadi, ni sebenarnya reflection on x-axis. Okay, so kalau dia start time waktu objek berada di negative amplitude, so kita punya expression untuk displacement adalah negative cos. So dia jadi x equal negative A cos omega T without the phase angle. Kalau with a phase angle, dia dah berada dalam kedudukan 270 degree ataupun 3 pi over 2. Okay, kalau kita remain sine, kita perlu ada phase angle 270 degree lah. Dalam circle kita tadi, dia berada di bawah circle ni. So 270 degree. Yang ni kosong. Yang ni 90 degree, ni 180 degree, ni 270 degree. Sebab ini adalah negative amplitude. Okay. So next, yang keempat. Kalau dia start dari equilibrium position, keempat. Dia start time waktu equilibrium position. Selepas dia berada di equilibrium position, dia bukan move ke kanan. Dia berada di equilibrium position, dia move ke kiri, dia move ke negative amplitude. So shape-nya masih lagi sign sebab dia start dari equilibrium position. Kalau dari segi graph, dia akan start dari origin. Tapi lepas tu dia pergi ke negative amplitude. So shape dia dah jadi macam ni nanti. Sebab dia pergi ke negative amplitude dulu. Kalau yang tadi dari equilibrium reach the positive amplitude. Sekarang ni dari equilibrium dia pergi ke negative amplitude. So shape graph kita jadi bentuk macam ni. Bentuk ni adalah apa dalam trigonometry? Bentuk mangkuk terbuka lepas tu mangkuk tertutup. Ni shape apa ni? Ni adalah shape Negative sign. sign. Yes, sebab sign kita adalah mangkuk tertutup dahulu. Baru mangkuk terbuka. Kalau dia start dengan mangkuk terbuka, baru mangkuk tertutup, maksudnya dia tengah membuat reflection on x-axis, itu adalah negative sign. So x equal negative A sin omega T. Itu yang keempat. So maksudnya, korang kat nanti kena consider dalam soalan bila dia start sign. Bila objek tu start sign. So that kita tahu expression for x kita tu positive sign ke, negative sign ke, positive cos or negative cos. Okay, clear about tu? Boleh So itu penambahan lah mungkin untuk jelaskan semula tentang expression untuk x-axis. Okay, hari ni kita ada homework ke? Tak ada kan? Kita kalau tutorial kita berhenti sampai nombor berapa semalam? Ada homework Tak ada, madam. Tak ada. Kita berhenti sampai nombor berapa semalam tutorial? 10C. Oh, kita buat semua sekali. 10C. 10C belum buat lagi kan? Ha. Okay. So kita tengok dahulu lecture notes. Kita akan habiskan ni. Sekejap kita habis bahagian acceleration punya derivation. Okay. So next adalah yang ni lah question dekat sini. So some reference book
dia start dia punya expression untuk displacement dia start dengan cos. So boleh je sukati lah dia nak start dengan sin ke expression for x ataupun dia nak buat cos ke boleh juga. Okay, madam tanya awak. Maksudnya apa tu? Maksudnya apa kalau dia start dengan cos korang? Kalau displacement kita adalah a cos omega t, maksudnya dia start time waktu objek berada di mana? Amplitude. Dia berada di positive amplitude. Okay, yang itu juga kan korang punya simple pendulum korang buat yang home based experiment minggu lepas pun memang korang start time waktu objek berada di amplitude. So sepatutnya korang punya expression for displacement adalah cos. Kalau dia dekat belah kiri, negative cos lah. Kalau dia start time waktu di positive amplitude, so dia jadi cos sahajalah macam tu. So kita jarang start time waktu objek berada di equilibrium position. Jarang lah, susah nak mark equilibrium position ni. Okay, nak tengok pula tu kan. Better senang buat kat amplitude sebab dekat amplitude tu dia stop sekejap sebab dia nak patah balik kan ke belakang. So senang nak dapatkan time untuk mark di amplitude tersebut. Okay, so kalau expression x menggunakan cos, so dia akan ni lah yang penting untuk v kita differentiate. Nak dapatkan velocity adalah differentiating displacement with respect to time. Nak dapatkan acceleration, kita differentiatekan velocity yang kita dah dapat tu with respect to time. Macam tu sahaja. Okay, so next madam pergi kepada energy dalam simple harmonic motion. Okay. So pertama sekali adalah potential energy. Potential energy dalam SHM ni sebenarnya adalah elastic potential energy, not gravitational potential energy kan. Kita ada dua potential energy. So dalam SHM ni sebenarnya adalah elastic potential energy from spring oscillation. Okay, so kita ada formula U sama dengan half kx square lah. Ni adalah formula elastic potential energy yang korang belajar waktu chapter 5, right? So macam mana dapat K sama dengan M omega square? Dia tak tunjukkan dekat sini, madam show. Macam mana nak dapatkan formula K sama dengan M omega square? Waktu sekolah menengah, korang dah belajar dah Hooke's law. Apa dia formula Hooke's law korang waktu sekolah menengah? F sama dengan? Negatif kx. Negatif kx. Ada negatif. Sekolah menengah ada negatif juga Turn Ada. F. Ada, right? Okay. So ada negatif. So menunjukkan kita dah tahu dah simple harmonic motion sebenarnya A sama dengan negatif x. Okay, direction of acceleration is opposite direction with displacement. And daripada Newton's second law, F is directly proportional with A. So sebab tu force pun mesti directly proportional with negative x. Okay. So itu formula F sama daripada Hooke's law dan daripada Newton's second law, F kita adalah equal to MA. So tak ada negatif lagi. F sama dengan MA sahaja. Okay, equal negative KX. Okay, so next kita dah belajar dah untuk simple harmonic motion, acceleration kita punya formula A sama dengan negative omega square x, right? Daripada simple harmonic motion punya definition. So negative omega square x adalah acceleration kita equal negative kx. So negative ni boleh cancel, x boleh cancel. So sebab tu kita dapat formula k sama dengan m omega square. Okay, so k ni apa ni sebenarnya k ni? Spring constant. Yes, spring constant. K ni adalah spring constant. Ni adalah spring constant. Okay, so spring constant equal m omega square. So bear in mind, this formula is not given in the dekat front page of our formula. Tak ada pun formula ni. Okay, menunjukkan awak kena hafal lah. K sama dengan M omega square ni. Perlu hafal formula ini sebab kalau diperlukan untuk jawab soalan, tak dibekalkan dekat bahagian depan kertas soalan. Okay,
So boleh ingat formula spring constant K sama dengan M omega square. Senang je nak ingat, tak susah pun. 3 je huruf tapi ada square dekat situ. Okay, madam hafal Kumau. K sama dengan M omega square. Korang pun mesti ada cara macam mana nak hafal formula, right? Okay, so bila kita gantikan K sama dengan M omega square ni dalam ini, so kita dapatlah formula untuk elastic potential energy. Okay, so ini adalah formula potential energy in terms of time. Okay, semalam ada buat kan formula ini. Mungkin ada buat table untuk ini. Sekejap ya. Madam ada bagi nota dekat kelas sebelum ini. Nanti madam bagi jugalah nota yang lebih mungkin structured. Okay, sebab dalam chapter ni dia banyak derivation. Okay, so madam ada mungkin madam ada buat table lah macam mana nak derive velocity in terms of time adalah kita perlu differentiate x with respect to time. Okay, nak dapatkan velocity in terms of displacement, here is the formula. V sama dengan plus minus omega set amplitude square minus x square. Acceleration, how to derive acceleration in terms of time? Dia adalah differentiating velocity in terms of time. Okay, nak dapatkan acceleration in terms of time, kita gunakan dua formula acceleration in terms of time ni dengan kita punya displacement in terms of time. So kita buat substitution. So dapatlah A sama dengan negative omega square x. So madam nak teruskan macam mana nak dapatkan tadi, dia kata adalah yang ketiga adalah potential energy. Okay. So macam mana nak derive potential energy in terms of time? Itu tak masuk dalam learning outcome Sekejap madam nak tengok derivation. Oh ada. Okay, so perlu derive juga. Tapi in terms of time ni dia tak derive. Dia buat yang in terms of displacement je. So kalau dari learning outcome, dia gunakan in terms of displacement je. Okay, so simbol potential energy adalah U sama dengan half kx square. Okay, so where k sama dengan m omega square. Bolehlah nak letak dalam nota ni macam mana dapat formula k sama dengan m omega square. Boleh je. Okay, kita letak kat atas ni So daripada Hooke's law, F sama dengan negative kx. So kita gantikan F adalah ma. So next kita gantikan acceleration untuk simple harmonic motion is negative omega square x. Okay, cancelkan x. So kita dapat cancelkan negative. So kita dapatlah k sama dengan m omega square macam ni. Okay, boleh substitute je lah spring constant tu. Half m omega square x square. Macam tu. Itu sahaja derivation untuk potential energy. Okay, so kalau in terms of time pula, okay, still kita start dengan half kx square. So kita kan memang ada, k ni madam gantikan m omega square. X kan kita memang dah ada pun expression untuk x in terms of time. Apa expression of x in terms of time? A sin omega t kan, kita punya x in terms of time yang perlu di square kan sebab dia adalah x square. So kita dapatlah half m omega square a square sin square omega t. So senang je, gantikan je x in terms of time kita. Okay, so itu adalah potential energy. Next adalah yang keempat adalah kinetic energy. Kita cakap pasal energy dahulu. So next adalah kinetic energy Okay, yang keempat.
Kinetic energy, simbol dia capital K ya. So K besar ni kinetic energy. Kalau K kecil, spring constant. Jangan confuse. Okay. So kinetic energy kita derive dia in terms of time dengan in terms of displacement. Kita buat displacement dahulu. So formula kinetic energy equal half mv square, right? Daripada chapter 5, half mv square. So kita ada formula velocity in terms of displacement. Velocity in terms of displacement, yang ini formulanya. V sama dengan plus minus omega set amplitude square minus x square. Ini adalah formula velocity in terms of displacement yang ini. Nah ni. Velocity in terms of displacement ni. Okay. So kita boleh masukkan je substitution je. Bahagian bawah ni dia dah senang je nak derive. Okay. So V kita tadi adalah plus minus, tak payah letak, omega set amplitude square minus x square. Yang perlu di squarekan lah sebab ini adalah V square. Okay, so simplify kita punya kinetic energy. Akan dapat half m omega square, yang set tu akan hilang. Okay, boleh? Sekejap ya. Okay, boleh. Kinetic energy. Okay, so kinetic energy in terms of time pula. K sama dengan half mv square. So, formula ni sama ke? Tak ada, tak sama. Okay, so K sama dengan half mv square. Half m. V kita adalah apa? V kita adalah A omega cos omega T. Okay, kita punya V square kan. Okay, yang ni. Velocity in terms of time. Yang ini. A omega cos omega T. Okay. So, substitute sahaja V in terms of time. Lepas tu, bolehlah ni. Bolehlah pecahkan. M A square omega square cos square omega T. So, itu. Akan dapat yang ini juga. Okay. So, senang je kan? Yang lain semua substitution je. Okay. So, yang itulah dua energy kita. Apa tu nama dia? Potential energy and elastic energy. Yang kelima adalah total energy. Total energy, simbol dia E. Dia buat dekat sini lah. Kelima kan? Okay. Total energy. So, apa total energy of the system? Okay, boleh tengok dekat bahagian lecture notes juga. So, total energy adalah kinetic energy plus elastic potential energy lah. Which is constant according to conservations of energy. Nilai total energy akan constant pada kedudukan mana-mana di dalam simple harmonic motion kita. Sebab simple harmonic motion, we conduct the experiment in a closed system, right? So without loss of energy. Okay. So maksudnya, saya nak cakap ya. Sekejap ya. So maksudnya, Madam buat gambar simple pendulum kita. Okay, kita ada tiga kedudukan dekat sini. Simple pendulum, okay. Ni path dia bergerak. Kan, macam ni kan. So ni adalah equilibrium position. Okay. Ini positive amplitude sebelah kanan. Sini X kita negative amplitude. Okay. So korang, apa energi yang ada pada objek ni waktu dia berada di kedudukan ni? Apa energi yang ada pada objek ni waktu berada di kedudukan ni Ada tak kinetic energy? Ada tak?
Dengar ke suara madam? Ada ke kinetic energy? Ada. So jawapannya tak ada sebab objek ni dia dah sampai like maximum height. Lepas tu dia nak patah balik ke belakang. At the moment dia patah balik ke belakang, dia akan stop dahulu at that moment. Sama macam maximum height kan, free fall kita, dia bergerak ke atas sampai maximum height. So tu maximum height sebab selepas tu dia nak patah balik ke bawah. So waktu dia nak change its direction, dia perlu stop dahulu baru boleh change its direction. So samalah. Waktu objek ni bergerak pergi ke belah sini, dia akan stop dulu baru dia pergi ke belakang. So kinetic energy kan adalah energy untuk objek yang bergerak sahaja. Kalau objek tu stop, dia tak ada kinetic energy. So waktu dekat amplitude ni, there is no kinetic energy. Okay. So no kinetic energy. Okay, yang ada cuma elastic potential energy, which is elastic potential energy kita dalam keadaan maksimum waktu itu sebab ya maksimum lah elastic potential energy paling tinggi dari ground kita kalau kita anggap dia adalah gravitational potential energy. Okay, kalau kita anggap yang ini sebagai apa? Sebagai ground kita, yang ini adalah kedudukan yang paling tinggi dia berada dari ground, above the ground. Kalau kita anggap dia sebagai spring oscillation, so kedudukan dia berada di amplitude belah atas ni, dia berada di kedudukan amplitude ni. So yang ini paling compress kita punya spring, paling compress. So maksudnya dia punya elastic potential energy is maximum when the object is at amplitude. Okay, tak kisahlah positive amplitude ke negative amplitude ke. So elastic potential energy in a maximum value. Okay, so elastic potential energy formulanya tadi adalah U sama dengan half m omega square x square. Ini adalah formula elastic potential energy. Okay. So kalau kita nak dapatkan, kan, sebab dia adalah potential energy yang maksimum, x kita pun juga adalah dalam keadaan maksimum lah sebab m dengan omega ni nombor dia fix je, tak boleh berubah. Okay, is a constant. Okay, so maksudnya x yang akan berubah. So u maximum sama dengan half m omega square amplitude square sebab maksud displacement maximum adalah amplitude. Amplitude is the maximum displacement. So tadi madam cakap tentang apa total energy. Total energy tadi simbol dia E sama dengan K. Kita buat kat sini lah. So total energy sama dengan K plus U, kinetic energy plus potential energy. So waktu kedudukan ini kinetic energy kita 0 dan U kita dalam keadaan maksimum. So nilai E kita adalah nilai U maksimum. Sebab kinetic energy kita 0. Okay, boleh tak? Sampai sini faham tak? Faham, madam. Okay. So ni kedudukan waktu objek berada di amplitude. Dia sebenarnya sama ya, kedudukan di amplitude dan negative amplitude ni samalah sebab energy ni scalar quantity. Dia tak tengok direction sebab tak ada direction pun. Okay. So next kita tengok waktu dekat equilibrium position. Okay, waktu objek berada di equilibrium position, apa energy yang ada? Kinetic. Ada tak potential energy? Tak ada. Sebab apa tak ada? Sebab ST kosong kot. Sebab kita anggap apa ni lowest point adalah ground kita. Kalau simple pendulum, gravitational potential energy, dia adalah dah berada di ground dah. So sebab tu tak ada elastic potential energy. Kalau dalam spring oscillation, so dia dalam keadaan equilibrium lah. F daripada apa spring adalah sama nilai dengan weight. So equilibrium. So there is no elastic potential energy lah.
dekat kawasan equilibrium position. Okay. So waktu dekat equilibrium position, there is no potential energy. Okay. So kinetic energy dalam keadaan maksimum lah, paling laju objek tu, paling laju kelajuannya adalah dekat equilibrium position. So sebab tu susah nak mark time tu. Sebab tu paling laju, lepas tu mata kita kena macam betul-betul cepat tangkap kat mana kedudukan dia kan. Sebab tu kita start, bila kita practically, kita akan start time waktu objek berada di amplitude sebab dia stop sekejap waktu tu. So senang kita nak mark kita nak stop kita punya stopwatch macam tu. Okay. So kinetic energy dalam keadaan maksimum at the equilibrium position. So K kita punya formula kan half mv square. So kalau K maksimum, V kena maksimum lah juga. Okay, sebab madam kata mass adalah constant. So half m, apa formula V maksimum korang? Ingat apa formula V maksimum? Omega. Acceleration. So, ni. A omega. Okay. A omega ni maximum velocity kita. Okay. So maximum velocity adalah A omega yang perlu di squarekan lah. Okay, sebab dia V square. So kita akan dapat half m omega square A square. Kurang. Sama je korang. Okay max. Sama je. Formula K max dengan U max. Sama. Okay. So elastic and total energy kita tadi sama dengan U plus K. So dekat equilibrium position U dia 0. So E akan sama nilai dengan K maximum. So sebab tu dia constant. Sebab tu ni adalah conservation of energy. The total energy at any point of the object is constant. Okay. So next, kalau objek berada dekat antara ni, dia tak berada di equilibrium, bukan juga di amplitude. Apa energi yang ada pada objek tengah-tengah ni? Ada dua-dua. Ada dua-dua. Ada kinetic energy dan potential energy. Dua-dua ada. Okay, so nanti E dia kita kena tambahkan lah. K plus U. Okay, kinetic energy dia half m V square. So V square tadi adalah, kita kena tahulah kot dia punya velocity dia berapa. Okay, velocity ni kita boleh cari in terms of displacement. Sekarang ni berapa displacement dia? Contoh 2 cm. Kita punya amplitude 4 cm contohnya lah. So V kan kita ada equation yang melibatkan displacement. Plus minus omega set amplitude square minus x square. Boleh cari dia punya V. Waktu kedudukan dia 2 cm from the equilibrium position. Okay, so plus dengan elastic energy. So half K adalah m omega square x square, half kx square. So boleh dapatkan total energy of the object at that point. By the way, total energy baik kita cari total energy dekat sini sama dengan total energy. Semua kedudukan nilai total energy dia tu sama. So tak payahlah cari yang tengah-tengah, menyusahkan guys. Kita carilah dekat kedudukan kedudukan amplitude ke, kedudukan equilibrium position ke, sebab dekat situ ada satu je energy. Sebab yang lagi satu energy adalah zero. So jangan menyusahkan diri buat panjang-panjang kan, tapi bolehlah nak buat panjang tu. Okay, so kalau dia minta total energy is conserved at any positions of the object. Macam tu. Okay, so kalau ikutkan learning outcome adalah untuk derive ya. Tak ada derivation untuk total energy, tak ada. Dia memang ada 4 sahaja derivation. Itu je lah. So madam tak teruskan nota ya. Okay. So habis dah subtopik yang pertama. Macam mana dengan subtopik yang kedua adalah tentang graf. Okay, tak sempat. Nak tengok sekejap soalan. Yang C ni belum.
Ya, macam mana? Yang tadi I lupa madam. Sampai 10C. Betul lah kan? 10C. C ni belum lagi lah kan? Ya betul. Okay, so kita tengok soalan C dahulu. Apa nak baca? Boleh Baca korang soalan seorang C. baca? Baca soalan C. Saya lah madam. Okay, Amir. The graph in figure 9.4 shows the relationship between force F and displacement X for an object of mass 2 kilograms, which is in simple harmonic motion. Determine the period of oscillation, the maximum speed of the object. Okay. So dia bagi mass dia 2 kg. Ada, kalau kita tengok dekat sini, waktu force-nya 4 Newton, nilai X-nya adalah 0.1 meter. Okay, so samalah kalau X kita 0.1, force-nya adalah negative 4 kan? Sebab F dengan X ni pun adalah always opposite in direction. Sebab force akan follow acceleration. Acceleration opposite direction with displacement. Okay, so kalau kita ambil nilai je, kita akan ambil F sama dengan 4, X sama dengan 0.1. So X sama dengan 0.1 tu sebenarnya nilai apa? Amplitude kan madam? Amplitude, yes, itu adalah nilai amplitude. Sebab graph ni dia buat sampai sini je. Maksudnya dia tak extend lagi pun. So kita anggap tu maksimum. So sini kosong, mungkin 0.2, 0.02, 0.04 sampailah 0.1. So itu adalah amplitude. Soalan minta period, ya. Tak belajar ni lagi. Yang ni tak buat lagi, tak belajar lagi. So sepatutnya soalan ni tak boleh letak kat sini lah. Mass memang dah ada. K kita boleh cari. So K sama dengan M omega square ya. Sekejap madam try je Dia bagi force dengan X. Sekejap macam mana nak buat? Dia bagi soalan minta period. Period omega lah sama dengan 2 pi over period. So dapatkan omega. Nak dapatkan omega, K kena bahagi dengan M. So berapa spring constant? Oh dah belajar dah. Tak guna yang ni. Okay. So nak dapatkan period sama dengan 2 pi over omega. Formula period kita yang melibatkan omega. So nak cari omega. Kita ada formula K sama dengan M omega square. Formula ni kena tahu. Okay, so sekarang ni nak dapatkan omega, the thing is kita pun tak ada spring constant K. Nak dapatkan spring constant K, dia dah bagi dah F dengan X. So kita gunakanlah Hooke's law. So dapatlah K macam ni. So kena gunakan 3 ni. Boleh? Okay, kita gunakan Hooke's law dahulu. F kita substitute. Kalau madam pilih point dekat bahagian bawah ni, pilih je nak point bawah ke, nak point atas ni ke, boleh je ya. Madam pilih point dekat bawah. So force-nya adalah negatif 4 sama dengan negatif K kita tak tahu. X kita dalam kedudukan 0.1 meter. So dapatkan K. So K dapat 40 kan? Apa unit untuk K? Newton meter. Negative 1. Okay, so Newton per meter sebab F bahagi dengan X. Okay, so dah dapat K, kita boleh masukkan dalam formula kita yang kedua. K sama dengan M omega square. Nak dapatkan omega. K kita 40, mass dia bagi 2 kg omega square. So omega equal set 20. 4.47. Unitnya
Radian per second. Radian per second. Okay, so nak dapatkan period sama dengan 2 pi over omega. So 2 pi over omega kita 4.47. So berapa jawapan period? 2 pi bahagi answer. Betul tak? 1.40. Betul? Dapat sama tak? Second. Dapat? Okay. Faham ya? Kita kena cari formula apa nak guna. Okay. So next, soalan kedua, maximum speed of the object. Maximum speed apa tadi? Formula maximum speed tadi, maximum velocity. A omega. A omega. So amplitude kita tadi 0.1 yang itu paling maksimum lah. Dan omega dekat atas dah dapat dah. Akan dapat. Betul, dapat ni 0.447. Beralih je lah kan titik perpuluhan dia. Betul ke tu jawapan dia? 0. Ni soalan nombor. Soalan nombor berapa ni? Dah 10 Soalan nombor berapa guys? 14C. 10C. Oh dia tak bagi jawapan 0.45. Oh dia bagi yang D. D ke dua Roman? D ke dua Roman ni? Dua Roman kan? Oh okay. So dia tersilap coding lah kat situ. Okay. So unit apa? Unit velocity? MS negatif 1. MS negatif 1. Okay lah ni. Faham? Okay, so next 253. Okay, nombor 11. Siapa nak baca nombor 11? Jom korang cepat sikit. Okay, nombor 11 boleh? Alif? Ya, madam. A particle of mass 1 kilogram undergoes simple harmonic motion and its potential energy U changes with displacement x from a fixed point as shown in figure 9.5. Determine the amplitude, the period, the velocity of the particle when x equals to 0.1 meter, the force on the particle when x equals to 0.1 meter. Okay. So Madam rasa amplitude boleh dapat terus kan dari graf? Berapa amplitude kita? 18. 18 ni. Kita 0.15. punya y-axis. So amplitude ni kita kena tengok displacement punya scale. Okay, so paling tinggi kita punya graf ni senyum dekat sini. Paling tinggi dia punya displacement adalah 0.15 sebab lepas tu dia akan kembali semula ke tempat lain. Macam tu lah sebab ni adalah simple harmonic motion kan. So dia takkan lebih daripada displacement, dia takkan lebih daripada 0.15. So amplitude is the maximum displacement. So 0.15 meter itu amplitude kita. Okay, yang B, period. Nak dapatkan period dari omega. So, ni kan elastic potential energy. Apa formula U kita? U sama dengan half kx square. Okay, gunakan formula yang kita belajar. Tapi kita tak ada K. So, kalau tak ada K, kita kena ubahlah K kita tu jadi M omega square. Okay. Ada omega dekat situ. Soalan minta period ya. Kita boleh cari period dari omega kita. Okay, kita boleh choose any point dalam kita punya graph ni. Ada banyak point dekat sini. Jangan guna yang zero pula. Nanti dapat jawapan zero. Jangan guna yang kat sini. Okay, kena gunakan 2 point yang dia bagi. Sebab kita dah tahu dah semasa X kita 0.15, elastic potential energy adalah 18 joule. Semasa objek berada di displacement 0.1 meter, elastic potential energy is 8. Okay, boleh gunakan mana-mana 2 point
dalam graf kita untuk substitution. Yang penting konsisten ya. So madam menggunakan point yang atas sekali lah. Boleh je. Okay, so kita substitute. Kalau madam guna point yang atas sekali, U nilainya 18. Half, mass dia dah bagi dekat atas tu, 1. Omega kita nak cari sebab kita perlukan untuk period. X untuk itu adalah 0.15. Okay, substitute sahaja. Kalau nak buat gantikan yang madam kata second point, awak akan buat sini 8. X awak adalah 0.1. Mana-mana satu point yang kita nak ambil. Okay, cari jawapan omega. Berapa guys jawapan omega? 18 darab 2. Lepas tu bahagi dengan 0.15 kuasa 2. Set answer. 40, betul? Betul. Okay. So kita dapat jawapan omega, bolehlah dapatkan period. Omega sama dengan 2 pi over period. Kita dah ada omega, kita nak dapatkan period. So kita madam jadikan period lah as a subject. Ini Okay, so 2 pi over omega kita 40. So dapat 0.157. Betul tak Ain jawapan bawah? Sama macam. Okay, boleh faham semua? Okay ke tekan calculator okay ya? So kalau tekan satu-satu pun boleh, pindahkan satu-satu. Kalau rasa susah, boleh pindahkan satu-satu. Ni nak tekan calculator dahulu ke? Tak kisahlah, up to korang untuk matematik. Okay, by the way, there is no marks lah untuk matematik punya pemindahan tu, semua tak ada markah. Okay, cumanya dia boleh mengelakkan careless mistake lah dalam proses pindah tu kan. Okay, kalau rasa dah power dah nak pindah-pindah ni, boleh terus je. Okay, so next, soalan C, madam rasa mungkin tak sempat kot. Ni velocity of the particle when x equals 0.1 meter. Dia minta velocity. Kita ada formula velocity in terms of displacement. Nah, ini formulanya. Kan? Dia dah bagi dah displacement dekat situ. Dapatlah formula. Dapatlah velocity. Kedua dia nak force pula. Ya, force sama dengan negative kx kan? Itu adalah dari Hooke's law kita. Dia nak minta force. Semasa objek 0.1 meter. Ambil dari graf je lah. Ni bukan force. Ini adalah U. Okay, sorry. So, nak dapatkan force, sorry. Okay, so F sama dengan negative kx. So, X dia dah bagi 0.1. K adalah nilai spring constant lah. M omega square. X. So, dapatlah F kita. Okay, by the way, positive and negative answer are accepted lah dalam soalan ni. Sebab simple harmonic motion ni dia memang kanan kiri. Dia tidak consider sangat direction. Okay, so positive and negative answer are accepted. Kalau V ni, kalau madam punya jawapan, madam remain je. Dia punya plus minus ni. Nak buat plus, kalau tak tulis pun tak apa. Letak negatif macam pelik lah pula kan. So sama ada tak letak ataupun ada plus minus. Macam tu dia tak consider sangat. So korang boleh selesaikan soalan nombor 11 ni sahaja. Untuk 12 tu dah kena lukis graf. That is the next subtopic. Okay, ada soalan tak nak tanya dekat madam apa-apa? So boleh ya. Okay, so madam rasa tu sahaja. Thank you very much semua. Kita akhiri kelas dengan tasbih kifarah dan surah wal Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okay, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, madam. Waalaikumsalam, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Madam. Okay.